Pada kelas yang terdahulu, kita telah bincangkan berkenaan dengan centrifugal pump. Pada hari ini, saya akan berkongsi dengan anda berkenaan dengan satu lagi jenis turbo machinery yang dikenali sebagai turbine. So, turbine di sini membawa maksud satu alat yang menerima tenaga ataupun satu alat yang menyerap tenaga daripada aliran. Saya rasa para pelajar tentu faham. Turbine ini selalunya contoh yang paling dekat dengan kita adalah hydroelectric. Membawa maksud air yang datang daripada satu tempat tinggi. Kita faham bahawa kedudukan air tersebut berada pada tempat yang lebih tinggi menyebabkan ia mempunyai tenaga potensi ataupun potential energy yang lebih tinggi. Kemudian air itu akan memusingkan turbine. Tenaga daripada potential energy akan dipindahkan kepada turbine dan turbine akan memusingkan generator sekaligus boleh menghasilkan tenaga elektrik. So, jadi di dalam tajuk ini kita akan melihat dua jenis turbine, iaitu pertama Francis turbine dan satu lagi dinamakan Pelton wheel. Kita pergi kepada tajuk Francis turbine terlebih dahulu. Turbine is a prime mover that converts fluid's potential energy into kinetic energy and thus mechanical energy. It is then converted to electricity by a generator connected directly to the turbine shaft. Based on the reaction of movement of water to the blade, the turbine can be divided into two main types. One is reaction turbine, and the example of reaction turbine is Francis turbine. It requires low flow and high flow rates. So another type is called the impulse turbine. So the example of the impulse turbine is called Pelton wheel. It requires a high volume and a small quantity of water. So di sini diterangkan dua jenis turbine. Pertama ialah reaction turbine dan kedua adalah impulse turbine. So reaction turbine ini contoh reaction turbine adalah Francis turbine dan contoh untuk impulse turbine adalah Pelton wheel. Kenapa Francis turbine dikatakan reaction turbine? Kerana air akan bersentuhan ataupun air akan melalui blade pada keseluruhan blade. Oleh itu akan ada pergerakan yang menggunakan idea action and reaction. So maksudnya apabila air action berlanggar dengan blade, akan ada reaction untuk blade bergerak untuk berpusing. Itu sebab kita namakan ia sebagai reaction turbine. Dan untuk impulse turbine ini, Pelton wheel sebenarnya contohnya adalah seperti kincir air. So kita ada satu wheel di situ, kita ada blade. Kemudian air daripada tempat yang tinggi, kita kata akan create water jet dan water jet ni akan memusingkan Pelton wheel. So jadi kita kata sebenarnya Pelton wheel ini akan lebih apabila berlaku pelanggaran pada blade di sini. Maksudnya tidak semua blade akan menerima water jet. Hanya kawasan yang tertentu sahaja akan menerima water jet. So, jadi keadaan ini kita katakan akan menghasilkan denyutan. Ataupun kita kata, ia hanya berlanggar pada masa yang singkat, pada spesifik location sahaja. Oleh itu, idea tersebut, pelanggaran yang berlaku pada blade di sini, akan memberikan idea impulse. Maksudnya dia akan memberi seolah denyutan nadi pergerakan. So jadi antara idea mudah untuk kita faham maksud impulse turbine ni, kalau katakan kita sembuh air pada satu wheel macam gitu, kita akan dapati bahawa dia akan keluar bunyi. Ketak tak 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 tak. Itu yang dikatakan impulse sebenarnya. So ada denyutan yang berlaku. Okay, so ini beza dua turbine yang akan kita belajar pada hari ini. Perbezaan kedua-dua jenis turbine ini kita akan bincangkan pada tajuk Pelton wheel nanti. Apabila kita belajar Francis turbine, kita belajar dulu, kemudian kita belajar Pelton wheel, baru kita comparekan antara kedua-dua jenis turbine ini.
Who invented Francis turbine? James Bicino Francis was a British-American civil engineer who invented the Francis turbine. James also became fascinated with and tinkered with turbine design after Uriah Boyden first demonstrated his Boyden turbine in Lowell. The two engineers worked on improving the turbine. In 1848, Francis and Boyden successfully improved the turbine with what is now known as the Francis turbine. Francis turbine eclipsed the Boyden turbine in power by 90%. In 1855, Francis published this finding in the Lowell hydraulic experiment. So ini adalah sebahagian daripada sejarah Francis turbine. So maksudnya Francis turbine ini ditemukan oleh seorang yang bernama Francis. Ini di dalam slide ini ditunjukkan beberapa komponen utama Francis turbine. Tetapi sebelum saya menerangkan perkara ini, saya ingin beritahu kepada pelajar bahawa Francis turbine sebenarnya adalah reverse design of centrifugal pump. Jadi saya harap pelajar boleh ingat semula bagaimana centrifugal pump berfungsi. Begitulah sebenarnya Francis turbine berfungsi, cuma pada arah yang berlawanan. Jadi sebelum ini kita telah belajar bahawa dalam centrifugal pump, air akan masuk dari tengah, kemudian air akan bergerak pada arah jejari dan memusingkan blade ataupun memusingkan impeller. Kemudian air akan keluar di sini dan akhirnya boleh pergi ke tempat yang lebih tinggi. Kerana apa? Kerana bentuk spiral ini bermula daripada kawasan yang kecil, cross-sectional area yang kecil, dia bertukar menjadi besar. Alasannya ialah apabila cross-sectional besar, had laju akan perlahan, oleh itu tekanan akan menjadi tinggi. Okay, itu adalah idea asas di dalam centrifugal pump. Okay. Di dalam Francis turbine, laluannya adalah sama, ceritanya adalah sesama, cuma ia bergerak secara terbalik. Maksudnya, kita tahu bahawa turbine akan menerima tenaga potential energy. Maksudnya tenaga daripada air yang berada di tempat tinggi, oleh itu air akan masuk dari atas. So, air akan masuk daripada atas, dia akan masuk melalui spiral ataupun volute di sini. Kemudian air akan masuk dengan melalui satu parts yang dinamakan guide vein. Okey. Dan kemudian air akan memutarkan blade. Okay, setelah blade berputar, air akan masuk ke tengah. So, jadi kalau gambaran daripada sisi, kita boleh katakan bahawa air datang daripada atas. Okay, air datang daripada sini. So, air memusingkan blade dan akhirnya air akan turun di tengah. Okay, perjalanan yang sama. Okey, kita pergi kepada satu-satu bahagian. Volute ataupun spiral ataupun casing. Ia bertujuan untuk mengurangkan pusaran ataupun to avoid eddy. The cross-sectional is maximum at the inlet. Maksudnya besar pada kemasukan and minimum at the outlet. So, di dalam Francis turbine, di sini adalah inlet kerana air masuk dan di sini adalah outlet. So, ataupun mungkin di sini adalah outlet. So, guide vein ialah also known as guide wheel. This blade control the water into the volute to suit the runner's design. So, idea dia mudah. Kita ada blade di sini dan kita faham bahawa air pada kedudukan tinggi akan bergerak secara turbulent. So, jadi apabila air bergerak secara turbulent, kemungkinan ia akan hit blade pada arah yang pelbagai. Kita boleh faham bahawa turbulent, molekul bergerak di dalam keadaan chaotic. Maksudnya tidak teratur. Jadi kita kata sekiranya pelanggaran pada blade ini pelbagai arah, kemungkinan besar kita kata akan berlaku resultant velocity yang kecil. So kita faham katakan kalau satu tolak dari atas ke bawah, satu nanti masuk daripada bawah ke atas, so dia akan mengurangkan impact pergerakan blade. Jadi apa yang kita buat, kita akan letak satu guidance kepada aliran air tersebut. Maksudnya kita ada blade di sini.
kita akan guide air itu, kita letak satu guide macam gini supaya air itu akan terkena guide plate itu dan akhirnya akan meluncur pada satu arah sahaja. So pada arah inilah yang akan menggerakkan blade. Okay, itu tujuan guide vein, supaya kita guide air yang masuk di dalam turbine pada angle yang tertentu supaya had laju boleh menjadi optimum. Seterusnya, runner. The water reaction on the blade produce a rotating moment on the runner connected to the turbine shaft. So, runner ini sebenarnya adalah set of blade. Cuma bezanya ialah, di dalam centrifugal pump, kita akan namakan set of blade, maksudnya blade yang melekat pada shroud ataupun blade yang melekat pada plate tersebut, kita panggil impeller. Di dalam Francis turbine, kita namakan runner. So, runner ini adalah blade yang melekat pada disc tersebut. Okay, seperti yang saya katakan, kita tidak akan buat blade tu satu persatu, tetapi selalunya kita akan fabricate blade tersebut di atas satu kepingan bulatan lah, supaya dia dia melekat ataupun strukturnya menjadi lebih elok. Okey, dan seterusnya adalah draft tube, a channel that connects the output of the runner to the tail race. The cross-sectional area grows slowly as it allows the turbine to be mounted on the tail race without altering the existing turbine. It will also increase the efficiency of the turbine by adding negative pressure to the turbine outlet through the draft tube. So, yang paling mudah untuk kita faham apa itu draft tube adalah outlet pada turbine. Selalunya outlet pada turbine kita akan capahkan seperti ini kerana kita ingin mengeluarkan air dengan cepat. Kerana kalau di outlet di sini kita kecilkan draft tube, air kemungkinan akan stuck di sini menyebabkan air akan berkumpul di dalam casing dan sebagainya yang boleh menyebabkan pengurangan had laju pada turbine. So maksudnya sekiranya air kita lepaskan cepat, so turbine boleh berpusing selaju mungkin. So, apa yang dimaksudkan dengan by adding negative pressure di sini, kita kata adalah dengan idea membesarkan draft tube. Kerana kalau kita besarkan draft tube, air boleh lalu cepat. So, maksudnya air boleh kembali kepada atmospheric pressure. So, jadi apa maknanya kalau berlaku di dalam ni pressure dia adalah mungkin 0.5 bar. So, adalah 0.5 bar kerana kita anggap atmospheric pressure adalah katakan atmospheric pressure adalah 1 atm. So di dalam ini mungkin 2 atm. So apabila kita create 1 atm di sini, so kita kata pressure yang tinggi di dalam turbine akan menolak keluar. So maksudnya kita create negative pressure. Okay, so yang itu saya harap pelajar faham berkenaan dengan 4 komponen utama di dalam Francis turbine. So idea dia seperti yang saya katakan adalah reverse kepada centrifugal pump. So ini adalah beberapa contoh Francis turbine yang boleh kita lihat di dalam buku teks. So maksudnya air akan masuk daripada atas di sini dan akhirnya akan memutarkan blade dan akhirnya akan keluar di bahagian bawah. Kemudian perkara yang sama, kita perlu melukis velocity triangle untuk Francis turbine. Dan seperti yang saya katakan, ia adalah reverse kepada centrifugal pump. Oleh itu, lukisan velocity triangle untuk Francis turbine sebenarnya adalah sama seperti centrifugal pump, cuma arah dan lokasi inlet dan outlet sahaja yang berbeza. So, saya harap pelajar boleh melukis velocity profile ataupun velocity triangle untuk Francis turbine dengan kadar segera, kerana ia sebenarnya sama seperti centrifugal pump, cuma arah yang berbeza. So ini adalah contoh velocity triangle di dalam buku teks dan saya akan tunjukkan velocity triangle yang perlu pelajar faham pada slide ini.
Sebelum itu, kita melihat satu lagi nota, iaitu the Kaplan turbine is a propeller type water turbine which has adjustable blade. It was developed in 1913 by Australian professor Victor Kaplan, who combined automatically adjusted propeller blade with automatically adjusted wicket gates to achieve efficiency over a wide range of flow and water level. The Kaplan turbine was an evolution of the Francis turbine. Its invention allowed efficient power production in low head application, which was not possible with Francis turbine. The head ranged from 10 to 70 meters and the output ranged from 5 to 200 megawatt. Runner diameter are between 2 and 11 meters. Turbine rotate at a constant rate, which varies from facility to facility. The rate range from as low as 44.5 RPM to 450 RPM. Kaplan turbines are now widely used throughout the world in high flow, low head power production. So, kenapa kami masukkan idea berkenaan dengan Kaplan turbine? Kerana di dalam tajuk pump sebenarnya, seperti yang saya nyatakan, kita akan belajar tentang centrifugal pump. Okay. Sebenarnya centrifugal pump ini ialah pergerakan radial. Maksudnya air masuk daripada tengah. Ini adalah blade. Air masuk daripada tengah tetapi ia keluar dalam arah yang serenjang ataupun perpendicular direction. Itu centrifugal pump. Kemudian di dalam tajuk pump juga, adik-beradik ataupun kita kata pasangan kepada centrifugal pump adalah axial pump. So axial pump ni maksudnya jika kita ada pipe seperti itu, kita akan letakkan blade di sini dan arah aliran masuk dan arah aliran keluar adalah sama. So ini kita kata adalah axial pump. So kemudian apabila kita masuk di dalam tajuk Francis turbine, ia adalah reverse kepada centrifugal pump. So maksudnya kalau kita ada blade di sini, air akan masuk dari atas, memusingkan blade dan akhirnya akan keluar ke bawah. So maksudnya reverse kepada centrifugal pump adalah Francis turbine. Kemudian reverse kepada axial pump adalah Kaplan turbine. So jadi idea dia mudah saja, seolah-olah kita ada satu pipe di sini. So air akan jatuh dari atas. So akhirnya air akan memusingkan blade dan air akan tetap keluar pada arah yang sama. So jadi yang ini sebenarnya adalah axial turbine. Tetapi tidak glamour sebagai nama axial turbine, ia lebih dinamakan sebagai Kaplan turbine. So ini saya harap pelajar dapat gambaran pasangan ataupun idea berkenaan dengan pump and turbine yang ini. So kita akan pergi untuk melihat velocity triangle. Ini adalah velocity triangle yang saya harap pelajar boleh melukis untuk Francis turbine. Seperti yang saya katakan, ia adalah reverse daripada centrifugal pump. Okay, kita akan cuba lihat. Pertama, apa yang pelajar perlu lukis ialah pelajar melukislah runner ataupun blade. Okay. Kemudian, di dalam centrifugal pump, kita kata kita akan buat dia bergerak daripada kanan ke kiri ataupun counter clockwise melawan arah jam. Tetapi dalam Francis turbine, kita terbalikkan ke semua pergerakan. Jadi kita anggap bahawa blade bergerak sebenarnya adalah daripada kiri ke kanan. Okay, kenapa blade bergerak daripada kiri ke kanan? Kerana air yang masuk adalah pada arah ini. So, jadi ini V1 adalah actual velocity untuk Francis turbine. Dan kemudian, apabila air keluar, air akan bergerak pada arah jari seperti V2 ini. Okay. So, jadi first step yang pelajar kena buat ialah pelajar kena melukis actual velocity. Sama seperti centrifugal pump. So, jadi setelah pelajar melukis actual velocity, pelajar perlu melukis komponen velocity. So, komponen velocity yang perlu dilukis masih lagi sama seperti centrifugal pump. Pertama,
kita melukis velocity relative to the blade, VR seperti ini. So kemudian kita melukis tangential velocity iaitu U1. Dan pada outlet juga kita akan melukis ini adalah VR2 ataupun velocity relative to the blade at outlet, dan ini adalah tangential velocity at outlet. Okey, di sini saya rasa pelajar nampak jika di dalam centrifugal pump di sini adalah outlet, tetapi di dalam Francis turbine di sini adalah inlet. Dan di sini adalah air keluar, so kita namakan dia sebagai outlet. Okey. Dan lagi satu velocity triangle yang boleh kita lukis ialah velocity component yang menggambarkan theoretical velocity. So kalau theoretical velocity, ia mesti bergerak perpendicular. Maksudnya bergerak pada arah jejari. So jadi kita lukiskan hal laju VF1 seperti ini. Dan kenapa V1 tidak sama dengan VF1? Kenapa actual tidak sama dengan teori? Kerana wujudnya turbulent. Okey, so jadi kita ada V1 sama dengan kita ada V1 dan juga VF1. Okey, di dalam outlet di sini sebenarnya wujud V1 dan juga VF1. So cuma di sini saya ringkaskan kerana apa? Kerana di dalam nanti kita akan lihat Euler head. Kita dapati bahawa di dalam Euler head, untuk mendapatkan maksimum Euler head, nilai V2 mesti sama dengan kosong. Oleh itu, engineer akan design blade supaya menghasilkan zero whirl ataupun zero pusaran, zero turbulent pada outlet. Dan perkara ini telah boleh dicapai. Oleh itu, kebanyakan velocity triangle untuk outlet adalah kita anggap V2 sama dengan kosong. Dan perkara ini saya telah terangkan di dalam tajuk centrifugal pump. Itu sebab di dalam centrifugal pump, kemungkinan, kalau katakan kita ingin melukis Francis turbine yang mempunyai V2, kita boleh. Tetapi dengan syarat kita lukis velocity outlet dia tu V2 sengit sikit. So ini V2. So kat sini ada VR2 dan kat sini adalah U2. Kemudian kita akan ada theoretical velocity VF2 di sini. Dan di sini kenapa outlet actual velocity tak sama dengan theoretical velocity? Kerana V2 mempunyai nilai. Okay, yang ini yang sebenar adalah idea yang sama dengan ketika kita melukis centrifugal pump. Jadi diringkaskan cerita, saya harap pelajar dapat melukis velocity triangle ini dengan baik. Cuma pelajar perlu faham, di sini adalah inlet dan di sini adalah outlet. Kerana kadang-kadang pelajar tertanya-tanya, kenapa inlet diameter lebih besar daripada inlet? Okey, kerana pelajar terkeliru dengan centrifugal pump. So di dalam centrifugal pump, inlet diameter lebih kecil daripada outlet. Tetapi dalam Francis turbine, inlet mempunyai diameter yang lebih besar daripada outlet. Dan simbol yang lain, sama sahaja kita akan menggunakan beta sebagai blade angle. So kedudukannya adalah di sini kerana ia reflect bentuk blade yang kita ada. So di sini, mungkin lukisan saya agak tak kurang kemas. So di sini adalah blade angle untuk bentuk ini. Sama juga, velocity triangle di sini mempunyai 3 jenis. Kemungkinan blade dalam bentuk radial, kemungkinan blade akan bentuk forward, kemungkinan blade akan bentuk backward. Cuma kebanyakan, kita akan fokus kepada kita akan fokus kepada aliran air. Jadi kebanyakan aliran air akan mempunyai blade seperti ini. Okey, idea dia mudah sahaja supaya kenapa kita perlu lengkung macam itu? Kerana kita beranggapan bahawa jika blade ini lengkung,
air mudah melekat pada blade tersebut dan akhirnya akan memberi daya tujahan yang kuat untuk blade berpusing. So barulah kita kata blade boleh bergerak dengan efisien. Kalau kita blade bentuk macam gini, air jatuh mungkin dia bergerak macam itu. Jadi oleh kerana bentuk ni kita kata streamline, bentuk yang cantik untuk air mengelak keluar, kemungkinan kita kata blade tak boleh bergerak secara optimum. Okay, saya harap pelajar boleh imagine perkara ini. So ini adalah contoh untuk velocity triangle pada inlet. Ini adalah velocity triangle pada outlet.